Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Kita bersiaran sekali lagi. Semalam saya tak berkesempatan kerana live di pentas orang-orang keadilan dan di AP. Hari ini saya bersiaran semula. Terima kasih saudara Muhammad Sofian Kamarudin. Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas. Saudara Syah Ibrahim. Saudara Syah. Saya minta maaf tak dapat menyantuni semalam. Saudara Badrul Hisham, Waalaikumsalam. Saudara Harimau Berantai, Waalaikumsalam. Salam Pepakum, Salam Perjuangan. Saudara Adiksi-Diksi, Hafazah, Abu Bakar, Hafazah, Jafri Abdullah, Zulgani, Rosli Le, alias Latif, Shaft of Spring. Saudara Syamuddin Ishak, apa khabar saudara? Haji Ishak, Haji Azhar bin Abdul Manaf, apa khabar Tuan Haji? Saudara Yub, lima sihat ke Yub? Rubidin, apa khabar Abi? Hadir sentiasa bersama dengan pasangannya, Zubaidi, Saudara Ma'arif, Saudara Dapman, Saudara Ahmad Dollah, Saudara Fazil Yub, Saudara Hamzah Husin, Saudara Puan Rusini Kurongot dari Sabah, Farizal Cik Murad, Jamaluddin Omar, Nasir Rashid, Azlan Yusof, Waalaikumsalam, Eden Awang Treasure. Ya, saudara boleh menghadap masuk, tak ada masalah. Saudara Mahmud, saudara Roslan, Airudin, Ramlah Hamid, Nenek Porak, Mat Zaidi, Len Basung, Abu Sanaya, Zakaria Yusof. Kata Zakaria Yusof, dia minta apa dia kata cerita kasih panas sikit. Panas memang sentiasa panas dalam keadaan sekarangnya. Fauzi Talib, dari Delhi, Fauzi Taib, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya santuni satu persatu. Saya minta maaf kalau tak dapat menyebut namanya, tetapi akan saya santuni usai live malam ini. Kerana saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID yang begitu menggerunkan kita. Hari ini 29 Januari 2021, COVID-19 meningkat lagi. Jumlah keseluruhan sudah 203,933 yang mengundang 16 kematian. Jadi jumlah kematian adalah 733. Kes baru adalah 5,725 saudara ya. 5,725 kes baru. Di Sabah alhamdulillah ada penurunan tapi hari ini meningkat 6. Iaitu semalam 282, hari ini 288. Di Labuan juga semalam 55, hari ini turun 5 alhamdulillah. Cuma di Sarawak agak membimbangkan sebab semalam dia naik 171, hari ini naik juga 179. Begitu juga di Kedah. Di Kedah 192, hari ini 125. Di Penang pun kekal 99. Di Perak nampaknya ada penurunan, semalam 94, hari ini 73. Cuma di Selangor, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di Selangor semalam 1577. Tiba-tiba hari ini dia melonjak ke angka 3,126 kes. Saya yakin ini adalah kluster kilang ni rasanya. Sebab itu kita minta supaya segeralah ditutup. Kerana banyak sangat di Selangor ni, kawasan negeri saya. 3,126. Saya pun dah susah hati nak keluar rumah, takut. Maklum sajalah dalam usia-usia emas ini, warga emas kita ni seriau juga. Ya. Di Kuala Lumpur juga meningkat. Semalam 678, hari ini 687. Di Putrajaya juga meningkat. Semalam 10, hari ini 16. Di Negeri Sembilan juga meningkat. Apa kena keman? Macam mana ni? Semalam 48, hari ini 69. Semalam dia turun. Daripada 112 dia turun. Itulah mohon Ministry of Health menjaga di Selangor lah. Tinggi sangat tu. Di Johor, di Johor walaupun ada turun, sebab kemarin 1069, kemudian turun 717, hari ini 684. Masih lagi di paras yang tidak baik, iaitu 684. Jadi warga Johor berhati-hati, kalau tiada keperluan, duduklah di rumah, rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Ya. Apalah PKP kalau naik saja. Betul lah, jadi persoalannya akhirnya rakyat tertanya-tanyalah, PKP ini sepatutnya aduh, saya bersin lah seriau ni. Sepatutnya mengurangkan, tetapi
masih meningkat dengan adanya PKP dan juga darurat. Ya, rakyat diperintahkan duduk di rumah tapi masih lagi mencanak. Saudara Mekhi, di Pahang turun semalam 72 hari 67. Di Terengganu semalam 80 hari ni naik 137. Weh, janganlah ke laut pula Terengganu ni. Di Perlis semalam naik sikit 9, hari ni turun balik 3. Kita rindukan Perlis untuk kekal pada sifar COVID. Dan di Kelantan nampak gayanya saudara Azmi semalam 37, hari ni naik 93. Begitulah keadaannya saudara siapa tanya saya tadi ni? Saudara Syarul Mizan, Datuk, di zaman MCA dan gerakan bersama UMNO dalam BN adalah pengundi-pengundi yang mengundi MCA pada ketika itu berbeza dengan pengundi yang mengundi DAP ketika ini. Ya, itu memang itu keadaannya yang kita runsing. Sebab itu semalam saya hadir. Orang nak kata apa pun katalah. Saya nak melihat sejauh mana pengaruh parti keadilan dan juga gerakan ni DAP. Saudara Marum Idris, semalam saya tak dapat sama ikuti pencerahan Datuk. Ya, semalam saya tak ada memberi pencerahan sebab semalam saya diundang untuk memberi pendapat dan alhamdulillah. Walaupun orang kata saya macam-macam, katalah. Kemudian hari ini yang agak semalamnya sebenarnya saya nak lontarkan pandangan ini tapi rasa tak sesuai. Iaitu tentang kenyataan Datuk Ismail Sabri yang mahu supaya setiap penghuni kondominium, kondo-kondo yang terdapat di sekitar wilayah Persekutuan, di Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar, ya, itu untuk melakukan swab test pada setiap penghuni kondo tersebut. Untuk melakukan swab test COVID-19. Bagi saya, ini adalah satu cadangan yang baik. Cuma persoalannya, kerana kalau diadakan setiap swab test pada setiap orang, jadi harga untuk ujian itu adalah RM120. Kalau dalam satu kondo tu ada 1,000 orang, dah RM120,000. Dan bagaimana juga dengan penduduk-penduduk ataupun yang tinggal di kawasan perumahan-perumahan, flat ataupun rumah-rumah pangsa. Kalau semua diarahkan untuk melakukan ujian, kalau RM120 seorang, besar maknanya tu. Kalau satu keluarga tu, suami isteri, anak 3, dah RM500 lebih, RM600 lebih. Dalam keadaan rakyat sekarang ni tertekan. Jadi apakah tidak boleh diadakan satu ujian yang tidak dikenakan charge pada rakyat? Sebab contohnya di Pulau Pinang, di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Shah Alam, banyak rumah-rumah pangsa, di Negeri Selangor, begitu juga kondo, berpuluh ribu penduduknya. Kalau seorang RM120, hei, tinggi tu, babe. Jadi carilah mekanismenya. Dan perlu diingat bahawa apakah selepas mereka melakukan swab test itu di kondo ataupun di tempat kediaman mereka, mereka bebas daripada penjangkitan COVID-19. Kalau mereka pergi keluar ke pasar malam, mereka keluar ke ke pusat membeli belah dan masih lagi terdedah. Bagi saya merasakan swab test ini bukanlah satu pengakhiran ataupun the only solution. Jadi keadaan ini sepatutnya dipikirkanlah. Semalam saya tak nak bercakap sebab kalau saya bicara semalam tu ada warga keadilan, ada warga daripada DAP, takkanlah saya nak dedahkan. Tetapi bagi saya, saudara Datuk Ismail Sabri, perlulah, CCT perlulah ini mengkaji semula tentang ujian itu, kalau boleh diadakan secara percuma. Sebab ini rakyat dah terkesan ni teruk. Jadi janganlah kita mewujudkan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang membuatkan rakyat semakin tenat. Ya, saudara? Okey, itu laporan COVID-19. Saya masih lagi mewawarkan tentang e-commerce. Jadi kalau saudara ada bahan-bahan nak diwawarkan, silalah berhubung dengan Azhar 011-3304-1241. Jadi kalau dengan Azhar ni, jangan lupa pesanlah rendang tok. Itu hasil buah tangan ibunya dan juga bolu berdal. Kemudian dengan Siti Parehah, dendeng manis Siti Parehah. Saya mendapat komen daripada kawan-kawan yang telah pun mendapat penghantaran rendang tok dan juga dendeng manis, dan alhamdulillah lah tidak ada yang negatif. Ini saudara mana tadi?
Saudara Syamsuddin Saad, ke mana arah tuju PKP ni? Datuk, pelaksanaannya dah pun 17 hari. Kes tidak pernah kurang. Itulah dia punya kita saya nak jawab pun tak boleh. Kerana saya merasakan bahawa PKP ini diadakan, tetapi keseriusan yang serius pelaksanaannya itu perlulah dilakukan secara tuntas. Bukan hanya sekadar sebut, lepas itu tak sebut. Sebut, tak sebut. Ini keadaannya. Jadi, saudara, begitu juga kalau nakkan buah-buah, boleh berhubung dengan Syauqi, 012-357-5703. Buah-buahan segar yang diimport dari luar negeri dengan harga murah. Syauqi daripada Kizinis, Enterprise. Lupa. Nombor telefon Siti Farahah tadi, 017-711-4300. Berhubunglah sama ada dengan Siti Farahah ataupun Azhar untuk saudara mewawarkan produk saudara. Alhamdulillah saya dapat komen daripada acar buah-buahan daripada dihantar kat saya tadi, saya makan tadi. Alhamdulillah ini acar Humairah. Laziz Haiwa Puan Sherry ya. Jadi saudara boleh berhubung dengan beliau 017-714-7362. 017-714-7362. Ini penghasilan daripada ibu tunggal yang elok ataupun baik kita beri sokongan kepada saudara. Sebab beliau pun menghantar saya, cara penghantarannya pun baik, sampai ke tangan saya dengan baik. Okey saudara, kita masuk kepada sabda junjungan daripada Abu Hurairah Abdul Rahman Ibni Syukrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukan sebenarnya dari kamu. Sungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak bertanya dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-6777, statusnya adalah hadis sahih. Jadi pengajaran daripada sabda junjungan tadi, setiap Muslim hendaklah menjauhi semua larangan yang Rasulullah SAW sabdakan. Kerana apa yang dilarang oleh baginda pada hakikatnya adalah larangan Allah SWT juga yang wajib kita patuhi. Dan setiap Muslim mestilah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya dengan semampu yang boleh. Perintah wajib atau fardu mestilah dilakukan tanpa kelonggaran, kecuali kelonggaran yang diizinkan syarak, iaitu kerana uzur ataupun sakit. Perintah yang disuruh melakukan sekadar terdaya ialah perintah yang sunat, dilaksanakan sekadar yang termampu, tanpa memaksa diri dan keterlaluan di luar kemampuan. Sifat terlalu suka bertanya perkara yang bukan-bukan, berbahas, banyak soal jawab dan memantah suruhan dan larangan Nabi adalah perangai umat yang terdahulu, lantaran itu mereka telah ditimpa kesusahan dan kebinasaan. Saudara, jadi oleh itu saya kena ingat, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Datuk, saya cadangkan buat PKP macam mana yang pertama dulu. 15 hari saja. Saudara Aziz Samad, itu saya boleh melontarkan pandangan saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah segalanya kian celaru. Saudara Zazaz, memanglah saya akan masuk bab pantun. Sebelum saya memberi pencerahan, pantun kita pada malam ini kiriman daripada Pak Nazil. Kata Pak Nazil, anak Cina mengail penyu bawa sama sebiji baldi. Apa guna jadi Melayu kalau cuma mengharap subsidi? Dia marah tu. Dia orang Melayu ni bukanlah warga yang meminta-minta. Tengku Laksmana keluar kota, naik perahu, duduk bersebelah. Apa guna berbalah kata, sudah tahu sendiri bersalah. Jadi kalau kita dah tahu kita bersalah, tak payahlah kita nak argument. Itu realitinya. Terima kasih Pak Nazil, kiriman pantun yang indah bahasanya dan banyak pengajarannya. Hari ini, hari Jumaat, saya masih belum lagi menerima kenyataan daripada bantuan prihatin. Kalau teman-teman yang dah terima tu, tolonglah bagi tahu. Ada ke tak ada, supaya saya tidak silap. Supaya orang tak marah dengan saya. Tapi yang setahu saya masih lagi masuk dalam wall saya ni, mereka masih lagi mengutarakan permasalahan untuk mendapatkan
bantuan prihatin. Mendaftar tapi tak dapat lagi. Hari ini dah masuk 29 hari bulan. Janji Perdana Menteri, janji Menteri Kewangan pada 26 hari bulan. Sarul Halim memang celaru tu, pening. Memang pening Syarul Hashim. Duhai, rimba berapi. Waalaikumsalam, saudara. Lupa juga ini apa tadi ni, acar buah-buahan. Ada acar lagi. Oh, rupanya ada acar. Daripada Puan Sherry tadi ada acar. Selain daripada ini produk apa tadi tu dibagi pada saya. Tadi apa, Shield Lingo. Ini rupanya acar buah-buahan. Ya saudara, saya minta maaf pada Puan Sherry kerana tidak menyebut perkara acar buah-buahan tadi. Maklum sajalah, kadang-kadang jauh daripada tangan saya nak gapai sah. Saudara Halim Alia, Hashim Alia, salam sahabat, semoga sihat walafiat. Teruskan berbicara dan yang memberi manfaat kepada rakyat. Hari ini COVID-19 semakin meningkat. Apa dah jadi? Ya Saudara Hashim Alia daripada Melaka. Sahabat lama saya. Dan beliau juga menzahirkan kegusarannya. Azhar, RBA dah masuk. Biarkan mereka masuk, saya tak akan layan lah. Saya mohon maaf lah kepada warga RBA. Anda nak kacau, saya kacau lah. Saya tak ada masalah pada saya. Sebab niat saya lain tidak. Saya bukan menentang. Saya memberi pencerahan agar rakyat sedar. Dan tadi saya berbicara soal keprihatinan rakyat. Saudara daripada RBA mungkin saudara dapat pendapatan. Tapi rakyat yang terkesan. Jadi janganlah saudara nak marah ke, rasa ini kerana adanya unsur-unsur politik, saudara menyokong orang-orang tertentu. Maka bila saya menyatakan kebenaran, maka saudara lontarkan kepelbagaian tuduhan dan sebagainya. Bagi saya okeylah, tak apalah. Kita ada Allah SWT. Tuduhlah, tak mengapa. Cuma saya tetap akan tidak berhenti untuk menyuarakan suara rakyat. Kerana saya yakin rakyat perlu diberitahu, rakyat perlu diberi informasi. Moratorium automatik hampa. Itu keadaannya. Daripada saudara Muhammad Azmi, harga petrol hari ini pula pengumuman tak ada berubah. Yang minggu lepas naik dan hari ini tak ada berubah. Jadi RON 95 masih lagi kekal RM1.90. RON 97 RM2.20. Cuma diesel saja turun 2 sen menjadi RM2.07. Kalau harga petrol, harga diesel masih lagi pada paras RM2, RM1.90, maka tentulah kos pengantaran tinggi. Bila kos pengantaran tinggi, harga barangan di pasaran naik. Biasanya dah masuk seminggu dah. BPN apa? Ni siapa masuk ni? Ya, kalau Saudara Cik Putri Qalisha dia kata BSN dah masuk seminggu dah. Biro bantuan prihatin negara tu. Okey, terima kasih. Jadi artinya sudah ada. Sudah ada, bagi mereka yang dapat tu bersyukurlah. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Jangan pula tak reti kita cakap terima kasih. Sebab saya menyatakan kalau yang baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Nak buat macam mana? Sekarang ni masalahnya tentang lanjutan moratorium masih lagi tidak tuntas. Apa yang berlaku, sebagaimana saya katakan 2-3 hari lepas, mereka bank tidak melakukan moratorium, tetapi restructuring and rescheduling ataupun menambahkan tempoh waktu untuk tidak yang kita tuntut adalah moratorium, bukan restructuring atau restructuring dalam bahasa Melayu dipanggil untuk pengubahan suai. Jadi kerana semenjak daripada awal PKP lagi, pimpinan UMNO sudah beberapa kali memberi saranan supaya kerajaan melaksanakan langkah-langkah perlu bagi mengurangkan tekanan ekonomi yang dialami oleh rakyat ketika ini. Jadi malahan Presiden UMNO telah pun menghantar surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, dan beliau menekankan perihal ekonomi rakyat sepatutnya dijadikan keutamaan dan diberi perhatian sepenuhnya oleh kerajaan. Di dalam keadaan sekarang ni bukan saja golongan B40 yang terkesan, tapi golongan M40 juga ramai yang terjejas pendapatannya dan terpaksa menambah komitmen bagi berhadapan dengan norma baru dalam pelbagai perkara. Kita yakin lanjutan moratorium ini seharusnya akan dapat digunakan sebaiknya oleh rakyat. Tapi kalau di restructuring tu bukanlah ini moratorium. Yang kita minta moratorium tu mana daripada bulan Januari sampailah bulan Jun, misalnya Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, 6 bulan. Okey.
rakyat dilegakan, tidak memikirkan soal nak bayar hutang dan sebagainya. Jadi bukan rakyat tak nak bayar, tak ada duit. Tak apalah tu Tuan Ahmad dedak tu bedak Jkom sedang bekerja. Kerjalah anda. Anda nak kerjakan saya pun kerjalah. Saya tak kisah. Sebab saya yakin pelayan-pelayan saya ramai. Ya, mereka dahagakan informasi. Mereka hendakkan pengetahuan. Mereka hendakkan pencerahan. Yang anda nak marah saya buat apa? Saya bukannya menentang anda. Saya kalau pemimpin anda tak betul, saya kata tak betul. Takkanlah saya nak puji benda tak betul. Jadi sekarang ni, sektor perbankan dikatakan tidak akan mengalami sebarang krisis. Kiranya perintah pelanjutan merutin dilaksanakan. Kerana sektor perbankanan di negara kita bukan saja masih mengaut keuntungan besar tahun lalu. Malah sektor perbankanan di Malaysia juga berada dalam kedudukan ketahanan modal yang ampuh, itu well capitalized dalam mengharui krisis ini. Itu juga kita minta bahawa ini bukan hanya pada bank, pada syarikat-syarikat yang memberi pinjaman, syarikat-syarikat kewangan berlesen. Yang ini bukan duduk di bawah Bank Negara, tetapi duduk di bawah pentadbiran Kementerian Kerajaan Tempatan. Mereka yang mengeluarkan lesen-lesen ini. Sepatutnya mereka juga turut mengambil langkah, memberitahu pada syarikat-syarikat berlesen ini, jangan ambil tindakan untuk tempoh 6 bulan. Bagilah kelegaan pada rakyat supaya kalau wang yang terpaksa mereka bayar untuk ansuran motor, ansuran kereta dan sebagainya, boleh digunakan untuk kegunaan diri mereka dan keluarga. Itu yang kita minta. Bukan minta kerajaan bagi duit. Tidak. Kerajaan menggunakan kuasa dekri yang ada sebagai menteri ini memutuskan supaya bank dan syarikat-syarikat pinjaman apa semua tangguh dulu. Penangguhan. Jadi yang kita minta. Tapi akhirnya datang pula moratorium dengan bersyarat apa semua. Jadi saudara, bertabahlah kita menghadapi suasana begini. Saudara Arifin Ismail yang heran dan nak gelaknya begitu ramai pemimpin UMNO yang hebat, boleh dipemain dan ditipu oleh PM Udin daripada boleh berbuat apa-apa dan tanpa boleh buat apa-apa. Hebat Mat Tompok. Ini saudara Arifin Ismail. Soalnya sebab saya katakan bahawa yang saya tegur ke ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Saya tak nak sebut ahli-ahli parlimen daripada parti lain, itu urusan parti mereka lah. Kita ni warga UMNO. Saya harus menyantuni sebab kebanyakan dalam world ini adalah warga UMNO yang mengharapkan mereka melaksanakan tugas aspirasi perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO tidak lain tidak bukan adalah dari rakyat untuk rakyat. Jadi mereka jangan kecewakan. Kalau gitu keadaannya nanti, saya yakin di peringkat bahagian-bahagian akan menghantar memorandum kepada Presiden supaya mereka ditukarkan. Kalau mereka tidak diberi semula untuk bertanding akan datang, jangan marahkan Presiden lah. Jangan kata pula Presiden mengambil tindakan drastik, kerana politik, kerana tidak menyokong dan sebagainya. Ia punya performance. Jadi sekarang ni, anda berada di dalam kabinet bersama dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Jadi, lontarkanlah perjuangan kita. Nak takut apa? Sebab itu saya kata, berkali-kali saya kata, nak takut apa, cakaplah. Jadi kalau anda tidak beritahu, mungkin Perdana Menteri tak tahu. Mungkin menteri-menteri yang berkenaan tak tahu. Akhirnya mereka tersasar. Dan rakyat bertambah marah, keadaan bertambah kelang kabut. Dan begitu juga sekarang, masih lagi belum terdengar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri melakukan tindakan. Saya dapat kiriman daripada saudara Talam Shah. Dia menghantar kiriman kepada saya, dia kata di negara Brunei, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Jabatan Agama Islamnya telah pun memutuskan ada beberapa syarikat, ada beberapa barangan diharamkan untuk penjualan rakyatnya kerana diragui dia punya halal haramnya. Dan kalau kita, pimpinan negara kita, bersikap tegas macam itu, rakyat yang bahagia. Anda yang berada di sana adalah memegang amanah untuk membahagiakan rakyat. Anwar Musa macam mana Datuk? Saya tak mau, saya secara peribadi saya tidak akan menyerang. Saya tidak mahu untuk menyerang sesiapa secara peribadi. Yang saya nyatakan adalah kekecewaan kita terhadap kepimpinan yang kita cakap. Semalam bagi saya bila ada moderator, Datuk Abdullah Sani yang berhormat, Datuk Abdullah Sani mengatakan kerajaan. Saya kata bukan kerajaan. Yang salahnya pimpinan. Kerajaan Malaysia ni di bawah Duli Yang Mahmud Tan Agong. Saya akan ulas sebentar lagi ya. Jadi sekarang ini menyentuh kembali permasalahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, mereka harus turun ke geranggang.
Turun sekarang ke lapangan. Cek di pasar-pasar, pasar raya, barangan naik. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cakap-cakap. Dan malahan kadang-kadang ada juga bekalan yang terputus, yang tak dapat. Jadi rakyat macam mana? Rakyat sudah dalam keadaan kebingungan. Wang tak ada disaku, berkurangan dalam kocek, yang tak tahu berapa lama boleh tahan lagi. Mungkin yang baru dapat bantuan prihatin tu nak gunakan untuk beli barang. Kalau barang tak ada macam mana? Tok jawatan kuasa apa ni? Jawatan kuasa Prim, jawatan kuasa PMM dah masuk. Tok jawatan kuasa PMM dah masuk. Saya tak tahu jawatan kuasa mana. Yang ni saya tak tahu. Tapi saya dikabarkan bahawa pihak kerajaan telah pun membentuk jawatan kuasa teknikal berhubung dengan tindakan darurat ini, dan 3 orang daripada Parti Pembangkang telah pun menghantar namanya, terdiri daripada Susah Agung Keadilan Datuk Syafuddin Nasution bersama dengan Anthony Loke, dan daripada Amanah tak silap saya Datuk Dr. Zulkifli, ahli Parlimen Kuala Selangor. Jadi mereka ini sepatutnya tegahlah menzahirkan pandangan, sebab mereka sepatutnya menasihati Duli Yang Maha Pertuan Agong apa yang harus dilakukan dalam kita berusaha untuk mengekang dan kalau boleh memutuskan jaringan COVID-19. Jadi Duli Yang Maha Pertuan Agong bersetuju untuk mewujudkan darurat ini bukan kerana politik, kerana pada pandangan Duli Yang Maha Baginda Tuanku, COVID ini menyerang negara kita. Jadi atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan apa semua, jadi Baginda bersetuju. Jadi anda yang berada dalam jawatan kuasa ini, jawatan kuasa teknikal darurat yang dipromosikan oleh Datuk Taqiyuddin, Menteri Jawatan Perdana Menteri, memberilah pandangan. Jangan kata tak ada disantuni, beri pandangan. Fauzi, kerajaan PN hanya berdiam diri. Kita sudah banyak bercakap suatu move yang drastik perlu dilakukan oleh MP yang cintakan rakyat, yang cinta damai. Saya melihat rakyat negara kita ni, rakyat benar-benar cinta damai. Rakyat yang mahukan harmonis. Harmonis bangsa, harmonis negara. Kita mahu begitu. Tapi masalah sekarang ni, kepimpinan negara kadang-kadang dia tidak menyantuni, tidak ambil kisah apa yang rakyat cakap. Ini masalah dia. Mereka bermain dengan perasaan rakyat. Saya kata ini bahaya. Sebab itu saya katakan tadi bahawa contohnya soal bila kita adakan darurat, jadi Kementerian Pertanian kena memastikanlah bekalan makanan secukupnya dan tidak terputus serta tidak dijadikan berlakunya tindakan sorok. Kalau sorok nanti harganya meningkat, yang susahnya rakyat. Ini saudara Angah, kami warga pengawal keselamatan amat tersisih semenjak serangan COVID. Tiada apa-apa bantuan, malah tak termasuk dalam frontliner. Padahal kami yang terlebih dahulu, saudara Angah Faiz, saya bersimpati dengan saudara. Begitu juga yang saya nyatakan 3 malam lepas. Saya kata bukan hanya daripada warga security, tapi begitu juga dengan bekas-bekas jasa, kaitan kerajaan yang diberhentikan kerja. Dan hari ini memang saya tahu. Jadi pimpinan kerajaan kena fikir. Jangan tengok satu pihak saja. Banyak, ramai. Macam saya katakan itu hari, pemandu teksi. Hari ini, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Jangan sebut jaga, tak baik. Ini pengawal keselamatan. Mereka juga, pada awal, berada menjadi frontliner. Tapi sekarang ni, sekolah tutup, kilang tutup, perusahaan semua kena nak tutupkan, kedai-kedai. Dan hari ini mereka tidak mempunyai pekerjaan. Dan mereka adalah terdiri daripada warga bangsa kita yang bergantung harap dengan wang gaji. Sekarang ni gaji pun mungkin tak ada ataupun mungkin dikurangkan. Jadi macam mana mereka mahu meneruskan kehidupan? Selalunya yang jadi pengawal keselamatan ni usianya mestilah dalam 40 lebih. Ada yang sampai 50 tahun ataupun bekas polis, bekas tentera. Jadi mereka-mereka ini kalau tidak ditangani, disantuni, mereka juga mempunyai tanggungan. Tanggungan anak-anak sekolah, tanggungan keluarga nak makan dan sebagainya. Jadi bukan mudah jadi kerajaan ni. Saya faham. Bukan kita tak faham. Tetapi itulah tugas anda sebagai menteri. Duduk setiap minggu berbincang dalam kabinet. Dan diperhalusi satu persatu. Sebab itu diwujudkan banyak kementerian.
Masalah kita ni, negara kita ni, kita di Amerika tu rakyatnya 250 juta. Tapi dia punya kementerian ada 25 saja. Kita ni rakyat 32 juta ataupun 36 juta. Tapi menteri dan timbalan menteri sampai 70 orang. Ini masalahnya. Jadi, apakah kerana ramai membuatkan satu benda tu jadi redundant? Ataupun mereka tak ambil peduli. Jadi akhirnya orang melihat, rakyat melihat bahawa pimpinan negara tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara tuntas. Saudara Arif Muluk, saya tak tahu melayan soal asal bukan Muhyiddin. Tidak. Bagi saya, beliau Perdana Menteri, okey. Sebab itu semalam, kalau saudara hayati satu perdebatan malam tadi, saya dengan ahli parlimen daripada KAPA bersama dengan ahli Dewan Negeri daripada DAP. Saya menyatakan bahawa betul, mereka kalau untuk mencabar tindakan tuanku, itu bagi saya itu satu tindakan derhaka. Satu tindakan yang boleh diambil tindakan. Dan ini tidak baik sebab rakyat Malaysia, rakyat orang Melayu ni, dia akur dan setia pada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Tetapi saya kata persoalannya adalah keabsahan atau legitimacy seorang Perdana Menteri. Dan mereka mengatakan tidak ada legitimate kerana sokongan berkurangan. Saya kata, adakah dibuktikan? Yang sebab itu saya heran macam mana kawan-kawan daripada PBM serang saya macam-macam. Saya tidak mempersoalkan. Cuma saya kata keabsahan itu tidak dibuktikan. Kerana tidak ada persidangan Dewan Parlimen. Jadi tak boleh tuduh tak ada absahan. Memanglah kita tahu, tapi tak boleh berdasarkan kepada undian waktu ini bacaan bajet. Begitu juga apabila Datuk Jazlan daripada Macang menarik sokongan, begitu dengan Datuk Nazri. Jadi berapa jumlah sepenuhnya? Lepas tu kalau nak kata tak ada. Jadi saya kata mesti ada berfakta. Saya tak mau tuduh sembarangan. Sebab itu bila orang kata gini Tuan Sri Muhyiddin, bagi saya nak buat macam mana? Sepatutnya izinkan parlimen bersidang, buatlah sekaligus. Yes or no, sama ada you ada ke legitimate atau tidak. Security guard dipinggirkan. Betul, saya setuju. Tadi saya telah lontarkan tadi supaya pihak kerajaan, khususnya Kementerian Dalam Negeri, sebab pengawal-pengawal keselamatan ni berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Walaupun saat itu menterinya masih lagi dapat rawatan di hospital, sepatutnya Timbalan Menteri kerjalah. Timbalan Menteri daripada UMNO. Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri orang UMNO, ahli parlimen UMNO. Jadi anda janganlah tak buat kerja. Menteri dah tak ada, anda buatlah, sonsonglah, cari, panggil apa masalah, bincang. Sebab ini masalah rakyat. Jangan semua longgok begitu. Saya tak boleh nak salahkan Datuk Hamzah Zainudin sebab beliau dah dapat rawatan. Ini saudara Zalni Iqmal Zainon. Jadi tak boleh katakan Tuan Sri Muhyiddin hilang majoriti itu. Memang begitulah. Sebab keabsahan itu tak boleh dipersoalkan saat ini. Dan kita kena bercakap biar fakta. Kalau ada Dewan Bersidang. Sebab itu semalam saya katakan, the best thing, adakan persidangan. Tapi tak buat. Bila tak buat, menimbulkan persepsi. Ini satu hal lagi. Jadi kenapa kita mengizinkan rakyat bermain dengan persepsi yang buruk terhadap pimpinan kerajaan? Ini masalah yang perlu ditangani secara tuntas. Bukan boleh main-main. Mentadbir negara ni bukan mentadbir syarikat sedang berhad. Dulu kita dah bercakap. Waktu zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Malaysian Enterprise dan sebagainya. Kita bukan mentadbir negara ini sebagai syarikat. Ini melibatkan soal kehidupan rakyat. Ini saudara Cik Putri, saya sokong parlimen dibubar. Pembubaran parlimen boleh dilakukan hanya atas persetujuan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Dan dalam keadaan sekarang ni, kalau nak bubar parlimen, nak adakan pilihan raya dengan COVID macam ni tak sesuai. Kita tak boleh kata kita hendak hati. Kita mungkinlah kawasan saudara, mungkin puan tadi Cik Putri ni orang Perlis. Bolehlah, tapi bagaimana saya ni orang Selangor ni? Kalau nak mengundi besok macam mana? Jadi apakah kita nak menafikan hak rakyat untuk mengundi nanti? Tak, ini saya memberi pencerahan ini supaya anda faham. Pembubaran parlimen hanya boleh dilakukan apabila pertama sekali sampai jeda waktu tempoh 5 tahun. Kita itu hari mengundi pada bulan Mei 2018. Kalau nak tunggu waktunya sampai Mei 2023 lah. Itu kalau mengikut
dia punya jeda waktu, tempoh. Tetapi, Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong boleh membubarkan parlimen pada bila-bila masa yang pada fikiran baginda sesuai. Selepas Perdana Menteri memberi pandangan dan nasihat. Ini ada dalam perlembagaan. Tetapi keadaan sekarang ini tidak mengizinkan. Jadi untuk kita merasakan the only solution is pilihan raya. Tak boleh. Saya mengatakan bahawa sekarang ni yang terbaik di saat ini Andika Tirana. Anda ada Andika ni ada sedikit lantik PM interim Datuk. Pelantikan Perdana Menteri interim ini kenalah dipastikan bahawa Perdana Menteri yang ada sekarang ini tidak ada sokongan majoriti. Bawa ke parlimen dulu. Biar di kalangan 220 orang ahli-ahli parlimen yang ada tu memutuskan bahawa Perdana Menteri sekarang ini tidak mempunyai sokongan majoriti. Maka beliau dengan sendirinya terpaksa meletak jawatan. Berkali-kali saya katakan Perdana Menteri tak boleh berhenti begitu saja. Selepas dia dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, yang boleh membuatkan dia berhenti ada 4 perkara. Jangan lupa ini, selalu saya ingatkan. Pertama sekali ada berlaku kematian kalau dia meninggal dunia. Yang kedua, kalau ada doktor mengesahkan dia gila. Yang ketiga, dia nak berhenti dengan sendirinya. Ataupun yang keempat, hilang sokongan majoriti di kalangan 220 orang ahli parlimen. Itu sahaja. Dia tak boleh nak panggil Tan Sri Muhyiddin dia kena berhenti. Tak boleh. Walaupun saudara nak melakukan demonstrasi dan sebagainya. Tak boleh. Sebab jawatan Perdana Menteri bukan keputusannya di jalan raya. Keabsahan Perdana Menteri bukan dengan demonstrasi. Keabsahan Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Bukan Dewan Negara. Dewan Rakyat. Saripah Sarifuddin tak mungkin, Datuk. Soal tak mungkin nak buat macam mana? Ini yang ada dalam perlembagaan. Bila saya bercakap, saya ada perlembagaan bersama dengan saya. Memanglah kadang-kadang orang tak suka dengar. Tapi ini realiti. Saya nak buat macam mana, saudara? Cik Rilis, Kuli tu. Tengku Razali pun, kalaulah bila berlakunya di keabsahan, the majority sokongan tidak lagi pada Perdana Menteri, maka terpulang pada baginda Pertuan Agong menggunakan artikel 43. Itu hak mutlak Agong. Sama ada dia nak lantik yang baru ke ataupun nak buat parlimen. Kalau dia merasakan bahawa dia nak lantik yang baru, sama ada bertaraf interim ke atau Perdana Menteri yang baru ke, terpulang pada baginda. Waktu itu kalau dia baginda merasakan Tengku Razali orang yang paling sesuai untuk mentadbir negara saat ini, untuk memperbaiki ekonomi dan sebagainya, berdasarkan daripada pengalaman silam beliau, maka tuanku akan lantik. Jangan pula saudara ni tak lantik ni, tuanku salah. Tak boleh. Saudara ya. Ajar-ajar PBM bebat. Inilah masalahnya sekarang ni. Anda boleh menyokong mana-mana parti. Saya memilih bersama dengan UMNO. Saya warga UMNO. Anda nak sokong keadilan, terpulang. Anda nak sokong DAP, terpulang. Anda nak sokong PAS, terpulang. Anda nak sokong PBM, terpulang. Tapi jangan pujuk saya. Jangan paksa saya. Jangan cemarkan saya kerana saya tidak bersama dengan PBM. Sebab bagi saya tak percaya. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Itu saja. Jangan marah. Saudara. Tadi pelayar emas Kencana. Ni pelayar emas Kencana dia hantar pada saya last tadi. Lebih kurang dalam pukul 8. Dia kata dia mengajukan soalan. Dia kata apa yang rakyat boleh lakukan andai pimpinan kerajaan masih angkuh di tampuk kuasa setelah wakil-wakil kami tidak diizinkan bersidang di parlimen. Jadi teguran sopan tidak diindahkan. Salahkah jika rakyat turun ke jalanan? Saya kata jangan. Ini bukan budaya kita. Ini budaya kita adalah budaya cinta damai. Kita bukan membuat keputusan di jalan raya. Dalam terdesak macam mana pun kita masih ada lagi. Semalam malam tadi kalau saya dengar, saya melontarkan pandangan saya pada wakil daripada Dr. Aziz Bari. Beliau pengamal undang-undang. Beliau pakar perlembagaan. Saya kata kalau gitu, you sebagai ketua pembangkang di Dewan Undang Negeri, buatlah usul supaya ahli Dewan Negeri menghadap Agong, menghadap sultan masing-masing. Kerana negara kita ini ada sultannya masing-masing di negeri-negeri, 9 orang. Saya mengadu, ceritalah pada tuanku. Sebab tiap-tiap bulan ada mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Supaya raja-raja daripada negeri-negeri itu mereka akan beri pandangan. Baginda akan beri pandangan pada Yang Pertuan Agong. Ini keadaannya di Perlis macam ni, di Kedah macam ni, di Terengganu macam ni. Supaya dapat dipikirkan yang terbaik untuk rakyat. Saya yakin Agong kita, Agong yang terbaik kita ada. Yang memikirkan soal rakyat. Saya melihat. Sebab ini bukti nyata. Bila contohnya negeri Pahang dilanda banjir besar. Baginda turut mengharung air, mencemar Duli.
Jadi apa pendapat terbaik untuk sekarang? Saudara Anas Karyo. Bagi saya, pendapat saya sekarang ini, tiap-tiap negeri, macam wilayah ni tak ada lah. Sebab dia cuma ada Datuk Bandar je. Ya. Nak buat macam mana? Tak ada Dewan Negeri. Masing-masing negeri ada dia punya Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Ada adun. Ada wakil-wakil rakyat. Tuntut kelas saudara daripada katalah saudara datang daripada kawasan contoh Kuala Selangor. Berjumpa dengan ahli Dewan Undangan di kawasan Selangor, jumpa. Sebab mereka wakil anda. Yang Muhammad, kita minta supaya parlimen diadakan persidangan, tak dapat. Sebab sekarang ni ahli parlimen tak boleh bersidang. Ni yang Muhammad ni wakil daripada mana? Daripada UMNO ke keadilan. Yang Muhammad kena minta lah. Yang Muhammad kena panggil lah. Supaya dia adakan satu perbincangan khas untuk wakil-wakil Dewan Undangan Negeri menghadap Tuanku. Nyata yang sebenarnya. Saya yakin Tuanku akan memberi waktu sebab dia pun tahu ini semua ahli Dewan Negeri. Nah, wakil rakyat pokok pangkalnya Muhyiddin Datuk Saudara Arif Muluk. Bukan. Not only one person is not the solution. Saya kena jelas. Sebab itu saya ketawa bila orang marah kat saya. Sebab saya memberi pencerahan, saya pula dimarah. Nak macam mana? Jadi saudara pelayar emas kencana tadi, kemudian dia kata mengapa Dr. Najib, Dr. Presiden UMNO dan ramai ahli parlimen tidak mengumumkan secara anak jantan menarik sokongan kepada kerajaan PN. Ya, semoga kita terus istiqamah. Saya kata inilah keadaannya, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Ahli-ahli UMNO telah pun menyuarakan pandangan. 142 bahagian. Pada 5 hari bulan berjumpa dengan Presiden. Dan Presiden pernah bagi tahu memberi gambaran bahawa bersetuju atas kehendak akar umbi supaya ditarik sokongan kepada kerajaan PN. Kalau ini berlaku, mungkin juga sesuatu boleh merubah suasana politik. Tapi bila dibawa ke mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO yang terdiri daripada kalangan ada juga menteri. Dan merasakan, ni aku hilang jawatan tak kena gaya ni. Nanti dulu. Kita bawa Perhimpunan Agung UMNO. Biarlah Perhimpunan Agung UMNO yang memutuskan. Jadi jawatankuasa usul kena kaji sepenuh-penuhnya. Jadi ini yang Presiden UMNO yang berlapang dada, yang menerima segala-galanya secara muzakarah. Dia tak buat keputusan diri dia sendiri. Berkali-kali saya katakan, Presiden UMNO dia tak akan membuat keputusan itu atas kehendak diri dia. Kalau ikut di kehendak diri dia, macam kehendak kita lah. Dan dia tak, ini keputusan parti. So, bawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Sepatutnya, besok atau lusa lah. Tapi tidak boleh kerana adanya perintah kawalan pergerakan dan darurat. Jadi terpaksa tunggulah. Itu saja yang boleh kita lakukan. Nak buat macam mana? Cuma saya kata, anda yang berada di kawasan anda, pergilah berkunjung ke rumah wakil rakyat anda, ahli Dewan Negeri. Minta dia supaya, Ya Umat, kalau boleh Ya Umat, kadang ni saya nak bagi tahu terang-teranglah dekat kampung saya ni. Contohnya lah, macam di kawasan di kampung saya di Lumut. Misalnya, jumpa dengan adun kawasan Pasir Panjang. Ya Muhammad, Cikgu Ya, Ya Muhammad, ni nak bagi tahu ni, saya dekat kampung saya ni, Ya Muhammad. Susah ni, rakyat, nelayan apa semua. Habis kita nampak, kita rasalah, sepatutnya Muhammad kita minta lah pada tuanku supaya dia adakan balik sidang parlimen, supaya berlaku. Kenapa dia nak adakan parlimen? Bukan nak menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Supaya untuk melihat pandangan ada check and balance. Ada imbang taranya. Supaya dia tidak boleh melakukan apa-apa saja mengikut suka-suka dia. Jadi ada timbang taranya. Jadi bagi alasan begitu. Dan Ya Muhammad, Cikgu Ya, adun di kawasan Pasir Panjang, dia akan berjumpa dengan ahli-ahli wakil rakyat yang lain. Tak kira lah kerana dia daripada Parti Keadilan. Nak buat macam mana? Anda juga memilih beliau. Dan saya nampak dia bekerja juga. Saya kalau wakil rakyat ni bekerja, saya akan sokong. Wakil rakyat tak bekerja, ahli parlimen tak bekerja, ahli parlimen yang tidak memikirkan soal rakyat, saya akan sonsong. Saya tak kisah dari parti mana pun. Sebab ini freedom of speech. Kebebasan kita. Walaupun kita saya tak mahu lagi kita menyimpan macam mana perangai dulu-dulu. Kalau cadangan itu baik, datang daripada pembangkang, kita buang. Tak boleh. Inilah rosak negara kita ni. Tadi saya dengar siaran daripada iSinar. iSinar sahabat saya Datuk Sri Tuan Haji Syamuddin Yaakob. Dia sekarang sedang berusaha untuk memerangi gejala korupsi. Saya menyokong. Sebab sekarang ni negara kita dah semakin rosak. Tanpa perubahan, negara kita ini bakal menjadi sebuah negara yang gagal. We are going to be the failed state. Jadi pimpinan negara harus memikirkan.
segala peraturan dan tindakan. Jadi korupsi dan sebagainya harus dibendung. Bukan hanya korupsi, termasuklah juga dengan KKN. Yang selalu saya katakan adalah korupsi, kronisme, nepotisme. Korupsi satu bab. Itu rasuah. Kalau okey, you bendung rasuah. Tapi bagaimana dengan kronisme? Semua projek-projek kerajaan bagi pada orang keliling. Harganya melambung-lambung. Tak selesai juga masalah. Saya dengar, saya dapat kiriman. Macam-macam. Ada anak menteri, keluarga kawan-kawan menteri, dapat projek 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion. Saya kata, ni apa benda ni? Apa nak jadi ni? Korupsi tidak ada, kronisme pula berlaku. Selain daripada itu, nepotisme. Nepotisme ni hanya orang aku. Adik-beradik aku, anak bini aku, mesti dapat kontrak. Ini tak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Dan saya teringat dulu, satu ketika, waktu tahun 1975, almarhum Tun Razak berucap di Dewan Bahasa. Masa itu, Perhimpunan Agung UMNO diadakan di Dewan Bahasa. Dia kata dia akan memerangi, tidak peduli. Dan perwakilan minta supaya jerung korupsi ini ditangkap. Jerung tu masuk orang besar-besar. Ini apa yang berlaku, tadi saya dengar juga. Terjerit-jeritlah rakyat minta ni korupsi. Tapi kalau ikan bilis, tak ada contoh yang besar. Ini saya cakap terus terang lah, saudara jangan marah lah. Kerajaan hari ini perlu siasat lah. Macam mana kekayaan Tun Dr. Mahathir, kekayaan Abdul Dayah Zainuddin, kekayaan anak-anak Dr. Mahathir, kroni-kroninya. Sekarang ni, maksudnya perlu disiasat. Kalau tak ada apa, okey lah. Jadi pegawai-pegawai SPRM, kenalah tegas dan berani. Saudara Jozo, kroni je yang dapat. Itu betul, inilah masalahnya. Saudara berani, jerung terlepas. Ikan bilis, alah. Cikgu, polis. Sedangkan yang besar-besar, bilion tu, itu perlu diperangi. Jadi, bak kata pepatah Cina, ikan membusuk dari kepala. Kalau kepala ni kontrak besar-besar tu tak kita tangani dan jatuh kepada tangan kapitalis, rosak negara. Jadi macam mana nak apa ini? Macam mana pelik ni pula dengan Anwar katanya dalam siasatan polis. Saya tak tahu yang itu. Saya memang dapat kiriman begitu. Itu siasatan itu because kalaulah tindakan beliau itu dilihat mencabar agung. Mencabar agung tak boleh. Kita ni rakyat yang menjunjung kasih setia pada agung. Dan agung itu terpelihara. Dulu Yang Maha Mulia baginda Pertuan Agong, sesuatu keputusan yang dia buat itu tak boleh dicabar. Itu jelas. Dia lantik Tan Sri Muhyiddin, tak boleh cabar. Kerana pada waktu itu baginda memikirkan orang yang layak Tan Sri Muhyiddin. Dan sekarang ni rakyat bercakap tak bagus semua, gunakanlah saluran. Tak boleh nak cabar tuanku. Kerana waktu baginda buat keputusan itu pada pikiran baginda. Atas nasihat. Bukan baginda buat begitu saja, atas nasihat. Nasihatnya, parti-parti politik juga yang menyokong. Daripada PAS, daripada UMNO. Sebab itu saya katakan UMNO juga mempunyai saham. Apabila berlaku masalah sekarang ni. Daripada parti MCA, daripada parti PBF, sebelah parti yang menyokong waktu itu. Jadi jangan kita berlepas tangan. Tiap-tiap mereka menjadi presiden kepada parti itu bertanggungjawab. Kerana memberi sokongan kepada Duli Yang Mulia Tuan Agong untuk melantik Tan Sri Muhyiddin. Sekarang ni kalau dah kata tak boleh, dia tak boleh nak bawa jawatan itu. Maka perlu dibawa ke Parlimen. Saudara Gani, Datuk Seri Anwar juga yang bagus. Saya tak nampak buat masa sekarang ni. Saya tak nampak. Bukanlah saya nak menafikan, tidak. Saya tidak nampak kerana tak tahu. Sebab waktu dia jadi Menteri Kewangan dulu, yes. Tapi 20 tahun dia berada di luar kerajaan. Datuk, jadi kita memang saya setuju, kita perlu menyelamatkan negara kita. Ini negara bumi kita. Kalau kita yang rosak habis segala-galanya. Nah, saya tadi saya terlihat juga bahawa keputusan kononnya bahawa Menteri Menteri Pertahanan Datuk Seri Sabri dia kata dia akan minta supaya pihak pegawai negara semua mengkaji hukuman yang lebih berat dalam kita memerangi COVID-19, iaitu dengan meletakkan denda yang lebih tinggi lagi. Contohnya, kalau tak pakai pelitup atau berkumpul, mungkin dendanya lebih daripada RM2,000. Saya kata perlu dihalusi. Masalah sekarang ni, semalam saya dah cakap lagi. Sekarang ni, undang-undang untuk memakai topeng ni, ini bukan undang-undang lagi. Ini adalah peraturan. Di mana ada undang-undang di bawah
kesihatan. Undang-undang di bawah kerajaan tempatan. Boleh tindakan diambil kalau begini-begini. Tetapi bukan merupakan undang-undang yang diluluskan di Parlimen. Tiap-tiap undang-undang hendaklah diluluskan oleh Parlimen. Bawa pada Dewan Negara, para senator kita. Mereka bersetuju, baru diangkat pada Agong dan Agong bersetuju menandatangani perundangan tersebut. Dan hendaklah digazet. Tak boleh buat begitu saja. Jadi apa yang ada sekarang ni, tadi saya bercakap dengan satu orang. Dia kata sekarang ni pelitup ni itulah kuasa diturunkan pada jabatan kementerian. Saya kata bersetuju. Tapi rasanya tidaklah boleh mengatasi jumlah denda yang dikenakan. Kalau setakat RM200, RM100, okey ini RM1,000. Dan kalau ditingkatkan lagi RM2,000. Saya kata kalau kena RM2,005 saja. Seseorang yang tidak makan pelitup, pergi pemaket, tangkap oleh pihak polis, bawa ke mahkamah, cah dia RM2,005. Kalaulah dia itu pesara kerajaan, maka dia akan kehilangan pencen. Saudara, ini serius. Sebelum kita membuat satu undang-undang, kita kena kaji. Adakah kerana tak pakai pelitup ini, dia hilang pencen dia? Selama ini dia berkhidmat dengan baik. Kerana seseorang yang telah dijatuhkan hukuman lebih daripada RM2,000, maka pencen dia hilang. Begitu juga, kalau dia itu wakil rakyat. Tiba-tiba besok kita tengok wakil rakyat daripada DAP ke, wakil rakyat daripada PAS ke, wakil rakyat daripada keadilan ke, pergi ke berjumpa dengan orang, makan macam mana Datuk Ismail Sabri. Jangan lupa dalam gambar, Datuk Ismail Sabri pergi ke Johor ke mana ke? Dia makan ramai-ramai. Itu menyalahi peraturan. Kalau dikenakan tindakan tinggi, katalah atas itu bawa ke mahkamah, dia kena cah RM2,005. Maka dia hilang jawatan dia sebagai ahli parlimen. Maka dia hilang jawatan dia sebagai menteri. Ini keadaannya kadang-kadang mereka tidak buat kajian. Main hentam kromo. Itu yang saya kata sekarang ni dah segala-galanya semakin rosak. Dan rakyat kelangki ibu, apa benda ni? Undang-undang apa yang kamu nak bawa? Betul. Sekarang ni saya kadang-kadang lucu juga bila tengok Facebook dalam ini di India tu, mudahnya cari satu orang pesakit COVID-19 ni, kalau mereka berkumpul ramai-ramai, bawa van ambulans tu, polis datang tangkap dan letak ke dalam van tu. Tak sangat kemudian luar. Duduk sekali dengan orang yang kena COVID. Kelang kabut dia keluar daripada van tu. Ataupun macam di India juga saya tengok dia bawanya rotan, hendak sangat aku balung ni piap. Tapi ini akan menyanggah pula dengan hak asasi kemanusiaan. Ini satu hal lagi. Sebab itu saya kata, untuk mewujudkan sesuatu undang-undang, bukan secara mudah. Menteri tak boleh buat main-main. Macam mana kerajaan nak menjaga macam mana kerajaan nak menjaga kenapa perayaan dibenarkan. Ini satu hal lagi, saudara saya Mukhtar. Ini satu hal lagi. Jadi menteri mana yang memberi kelulusan? Kenapa diululuskan? Ini tak lama lagi ni akan ada ni perayaan sekarang yang lepas adalah Taipusam. Akan datang ni perayaan Tahun Baru Cina. Dia mesti ada amalan dia main bercun, amalan dia lion dance. Sedangkan tadi saya menerima kiriman daripada saudara Azmi. Dia kata, menurut Azmi, dia kata, saya dapatlah semayang tadi. Tapi dengan keadaannya, 50 orang saja. Sedangkan supermarket buka. Siapa dia? 4 kelengking. Semua puncanya Abah Qaumidin. Saya katakan, jangan salahkan dia seorang. Semua menteri dalam kabinet itu wajib dipersalahkan. Kerana ini adalah keputusan ramai. Bukan seorang. Saudara Andika Tirana kena kat mana pun rakyat juga yang kena. Ini nak buat macam mana saudara? Sebab itu, bila anda diberi peluang untuk memilih wakil rakyat, pilihlah calon yang bukan hanya mendengar omongan kosong. Bukan hanya dengan mendengar janji 1000 mimpi. Bila dia berjanji saja, fikir betul ke, logik ke? Ada duit ke kerajaan ni? Nak buat begitu, nak buat ini. Fikir. Jadi sebab kita ni termakan. Kadang-kadang kita tak termakan dengan apa yang janjikan, kita termakan dengan jiran sebelah. Kalau di rumah, isteri kata, okeylah tu bang, undilah parti ni. Bolehlah PTPTN dihapuskan. Kita termakan. No. Satu undi tu nilainya tu sekarang lah. Just kerana satu undi saudara itu hari ini, negara dalam keadaan huru-hara sekarang ni.
Saya tak katalah UMNO Barisan Nasional terbaik. Tetapi kalau begitu keadaannya dulu, buktinya UMNO Barisan Nasional telah pun melaksanakan tugas dengan baik untuk rakyat. Tapi bila saya cakap benda begini, masuklah ni wall apa semua ni, UMNO penyamun, UMNO merompak semua, nanti bergaduh pula dengan saya lagi. Tak, saya memberi pencerahan ini supaya anda faham. Jadi semalam macam saya kata, semalam saya hadir majlis diskusi semalam, bukan calon-calon orang, semalam ahli parlimen. Sama dengan ahli Dewan Negeri, ketua pembangkang, beliau pakar undang-undang. Jadi banyak orang bertanya dengan saya, kenapa saya perlu hadir? Saya kata takkan tak boleh hadir. Sekarang saya UMNO. Hadirlah, jangan kita bercakap di luar gelanggang. Ada kan, sekarang ni pun saya melihat ada kematangan berpolitik negara kita. Dah ada sekarang ni ketua pemuda boleh bincang pula dengan Syed Saddiq. Yang dulu tak boleh. Masalah kita dulu disekat-sekat. Sekarang ni kita buka. Everybody can come out with solution. Dan kita kena santuni setiap pandangan. Kalau pandangan itu baik, kita kena terima. Jangan kita tepis. Saudara Muazzam Mustafa Bakri, PN terbaik. Saya tak tahu. Tapi rakyat melihat sekarang ni, nak kata baik macam mana? Nak kata baik macam mana? Hari ini rakyat melihat. Saya tak boleh menjatuhkan hukuman begitu saja, tapi pandangan saya tak ada. Saudara Wan Muhammad Marlis, Abah terbaik. Pun saya tak nak komen. Yuan Kasim, siapa yang pangkah PH? Rakyat. Saya tak, saya UMNO. So, Mitsubishi, Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik. Belum diuji. Dulu masa dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Dan waktu itu kerajaan itu di bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad. So, jadi saya tidak mahu war saya ini dijadikan tempat untuk setara memberi pencerahan ataupun argue dengan pendek-pendek, kata pelingkup, kata itu. Saya tak setuju. Kita beri pencerahan apa? Kalau saya kata PN itu terbaik, apa yang baiknya? Apa yang telah disantuni oleh Kerajaan Perikatan Nasional terhadap untung nasib rakyat? Ini. Kalau saya mengatakan kepimpinan Perdana Menteri yang ada sekarang ini terbaik. Apa yang telah dilakukan? Saya peringkat awal saya puji. Cuma saya katakan kerana pelaksanaannya. Apa yang dilontarkan oleh Perdana Menteri ketika itu, saya kata tak boleh. Apabila bantuan-bantuan tidak disalurkan mengikut caranya. Akhirnya rakyat akan makin hamun Perdana Menteri. Saya kata tunggulah bulan September. Sebab saya melihat bahawa ini. Tapi kalau disantuni sebetul-betulnya, rakyat Malaysia ni rakyat yang cinta damai. Rakyat yang tahu berterima kasih. Dia memegang peribahasa, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Tapi sekarang ni, rakyat tak merasa. Rakyat bertambah teruk. Masalah sekarang ni. Saudara Abdul Ghani, rakyat hakim negara, saya setuju. Rakyat hakim negara. Jadi anda harus buat keputusan. Tapi saya nak tanya pada saudara Ghani tadi. Sudahkah anda mengumpul warga, keluarga saudara menjadi pengundi? Kalau kadang-kadang kita bercakap pumpang, bila sampai hari mengundi tak menaftar pun. Akhirnya hanyut balik. Sama juga. Ajar-ajar PN double standard, Datuk. Double standard yang mana? Kerajaan Perikatan Nasional double standard untuk apa? Kalau you mengatakan bahawa setiap kenyataan itu selalunya U-turn banyak. Orang ni kata begini, menteri kata begini, itu boleh. Jadi saudara Mawar Mariati, mana tadi? Rakyat tak buta. Rakyat tak bekak. Betul, saudara Mawar. Kita tidak buta, kita tak tuli. Kita bukanlah baral. Ada masanya. Tunggu. Ini PM6 terbaik. Saudara berdasar kepada pengalaman saudara. Kalau tanya dengan saya, PM yang terbaik adalah PM nombor 2, Tun Razak. Kerana beliau mewujudkan dasar ekonomi baru. Di mana semua rakyat disantuni. Saya sebenarnya saya rindukan zaman Tun Razak. Tapi apakan daya, kita cuma memiliki beliau hanya untuk sementara waktu saja. Untuk seketika. Hasil daripada garapan dasar ekonomi baru yang dicaturkan oleh Tun Abdul Razak bersama ketika itu dengan Tun Dr. Ismail. Dan ahli-ahli kabinetnya, menteri-menterinya yang begitu prihatin dengan rakyat. Kek ekonomi negara dikongsi dan negara memacu dengan baik. Tapi hari ini, negara kita dalam keadaan tergugat. Kita akan menjadi a failed state. Sada Hamid, tunggu. Ya, saya beritahu memang, saya bercakap
biar benar. Saya rindukan hadirnya Perdana Menteri, pemimpin negara seperti Tun Razak yang mempunyai barisan kabinetnya yang ikhlas. Yang tidak meletak. Sebab, saudara, ada satu cerita sebenarnya. Di Sarawak, yang bertentangan dengan Kalaninkon adalah Tulus Sli. Jadi yang dia ketua menteri. Jadi dia bertanding apa semua waktu itu jadi ketua menteri. Tiba-tiba dia kalah dengan Kalaninkon. Tak jadi ketua menteri lagi. Jadi satu ketika Tun Razak turun ke Sarawak, jumpa dengan dia. Dia kata, saya tak dapat apa-apalah Tun sekarang. Saya dulu kerja kilang papan. Sekarang ini tokoh-tokoh kilang papan tak mau ambil saya. Nanti itu tokoh-tokoh kilang papan, dia takut ketua menteri baru. Kalau Ningkon nanti mengenakan tindakan pada saya. Itu dia sendiri ni. Sedih. Okay? Jadi, pencen pun tak ada. Dialah memulakan yang Tun Razak balik ke Kuala Lumpur mewujudkan skim pencen untuk bekas-bekas wakil rakyat dan bekas-bekas menteri. Ini sejarah ni, saudara ya. Jadi begitulah. Zaman Tun Razak dulu tak ada pun wakil rakyat dapat pencen besar-besar macam sekarang, gaji pun tak besar. Tak silap saya waktu itu 2,500 je. Hari ini menteri gaji berpuluh-ribu. Lepas itu dengan perknya, seorang menteri, dia punya perbelanjaannya, dan semua ni rakyat kena tanggung. Kita tak ada masalah, rakyat sanggup menanggung semua itu. Ambillah wang daripada kantong negara ini untuk menanggung mereka dengan gaji besar, asalkan mereka melaksanakan tugas tanggungjawab untuk rakyat. Tapi masalah ni, mereka tidak memikirkan soal rakyat. Keberadaan mereka di anjung kuasa di Seri Perdana itu langsung tidak memikirkan bahawa kehadiran mereka itu adalah hasil daripada sokongan rakyat. Saudara Radon Wan, tolak banduan. Saya tahu apa yang maksud saudara. Tapi bagi saya, itu soal, ini satu hal lagi. Kalau seorang itu yang telah dijatuhkan hukuman, kalau Agung beri pengampunan, kita tak boleh nak cabar. Itu hak kuasa mutlak Agung. Jangan kita ada undang-undang kita ni ada dia punya step dia, sebab itu Mahkamah Tinggi, daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, daripada Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Kalau tiga-tiga tak ada, bila dia jatuhkan hukuman, dia merayu pada Agung ataupun Sultan ada kuasa pengampunan. Kalau seseorang yang telah beri pengampunan oleh Agung ataupun Sultan, tambah pula kalau pengampunan itu ada dua jenis. Satu pengampunan besar, Tawi Sli, saudara Azhar Rabu, betul, saudara Tawi Sli. Tawi Sli ini bekas ketua menteri. Akhirnya kerana Tawi Sli inilah wakil rakyat ni ada dia punya pencen. Kedak sebelum tu tak ada. Jadi berbalik pada banduan tadi itu, kalau Agung dah beri pengampunan, jangan dipersoalkan. Itu hak kuasa dia. Saudara Ridwan Wan, saya berdoa pada teman-teman, pada Allah SWT agar hadir teman-teman saya yang sudi untuk kita berbicara, kita melontarkan pandangan secara matang, supaya rakyat faham, supaya pelayan-pelayan faham. Apa yang saya beri pencerahan dari tadi lagi, saya mengatakan pertama sekali, kita harus memerangi elemen KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Hari ini, kumpulan Karang Kraf, sahabat saya, Datuk Dr. Haji Syamuddin, telah pun memulakan langkahnya, dah masuk minggu kedua ni. Beliau mengadakan jihad menentang korupsi. Tapi, korupsi saja tak akan selesai kalau kronisme tidak ditangani. Kalau nepotisme tidak ditangani. Hari ini, negara Indonesia maju kerana pada tahun 1996-97, saudara Amin Aris melancarkan peperangan. Tapi cara dia itu tak sesuai dengan kita. Dia mengheret rakyat ke jalanan, menentang KKN. Tapi apabila pimpinan negara itu menerima untuk tidak lagi mewujudkan KKN di Indonesia, korupsi, kronisme, nepotisme, maka negara itu maju. Akhirnya pelabur-pelabur luar sudi dan hadir merasa yakin untuk melabur di Indonesia. Saudara jangan lupa tengoklah dalam YouTube ke, dalam email saudara ke, ataupun dalam internet, bagaimana anak kepada Presiden Indonesia, Jokowi, dia meniaga goreng pisang dan sebagainya. Tidak pula diberi kontrak besar-besaran. Tak ada pula dapat projek bilion-bilion. Dan inilah pemimpin yang kita harapkan. Pemimpin ini, dia sebenarnya kalau dia tahu, orang tak nak. Orang takut. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, apabila kamu menjadi pemimpin, kamu berdiri di landasan untuk menghampiri neraka. Sebab itu dia tak izinkan anak-anak cucu dia untuk menjadi pemimpin atau khalifah. Kerana
Kalau mereka tersalah langkah, mereka akan masuk ke jurang api neraka. Ini pemimpin-pemimpin, kerana itu waktu itu empire Islam boleh berkembang kerana pemimpinnya tahu diri dia, melaksanakan tugas dengan baik. Oleh kerana waktu menghambat kita, waktu mencemburui kita, kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih.